Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba tidak kecek saja. Benda yang hamba royak ni ada terkandung dalam kitab Al-Mawaisul Badi'ah. Kitab Al-Mawaisul Badi'ah. Di antara intifati yang disebut dalam kitab Al-Mawaisul Badi'ah. Dia kata ke dia, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Hei hambaku, bermula dinar dan dirham, bahwasanya aku jadikan keduanya bagi kamu supaya kamu makan dengan keduanya akan rezekiku. Dan kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku, dan supaya kamu ucap tasbih akan daku. Dan kamu ucap takdis akan daku. Kemudian kamu ambilkan akan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu." Nampak tuan-tuan? Allah Ta'ala kata, mu makan dengan rezeki aku. Mu duduk di bumi aku, meneduh dengan langit aku. Segala-galanya milik aku belaka. Tetapi hak aku suruh, hak aku suruh. Hak aku suruh, mu tak boleh belakang. Khabar? Mu tak era. Ikut kawal ke nak main masjid? Dia nak kawal? Ikut kawal ke nak dengan orang ngajar? Enggak kubur masing-masing kan? Berapa ramai orang kecil? Mu makan dengan rezeki aku, mu duduk bumi aku dan menggunung segala-gala nikmat aku, la tuhsuha, sehingga tak terhitung. Tapi hukum aku, suruh aku, mu tak boleh belakang. Mu khabar kau? Aku ayat dah, hafizu ala salawati was salatil wusta. Pertama-tama sekali aku kata, tolong jagalah semaya 5 waktu. Tolong jaga semaya. Dan terutama sekali semaya sah. Ini arahan aku. Kerana inilah amalan yang pertama yang aku akan tanya mu bila mu mati. Adakah mu ni siapa kau limit tahap mu jaga semaya? Ulama kata, di antara ciri orang jaga semaya, dia semaya di awal waktu. Kerana itu amalan yang paling Allah Ta'ala suka ialah semaya di awal waktu. Bukan setakat semaya di awal waktu, mu semaya Jumaat. Bukan setakat Jumaat, tapi mu Jumaat di masjid. Ada dalam kita tuan-tuan. Bagaimana kita nak menarik orang, biar orang merasa seronok mari semaya Jumaat. Daripada semaya baksoh nak jadi 8 nak jadi 19 nak jadi 32. Bila orang sudah minat mari ke masjid, bila orang sudah minat dah dengar kuliah-kuliah agama, bahasa kapung yang bila dia orang masuk dalam masjid, di waktu itu bolehlah kita nak royak kepada dia. Hari ni tuan-tuan kita nak royak kepada dia. Pasal demo tak masuk dalam masjid, sebab tu kita heret mari masjid. Dan bila kita nak heret orang mari masjid, sudah tentu kita memerlukan masjid itu yang boleh mendorong sebab musabab dia rasa minat dan rasa tercetuh hati nak mari. Nak ayat ni tuan-tuan. Mu makan dengan rezeki aku ke apa? Tapi aku suruh mu tak cara. Mu cari kaedah hidup secara daripada kaedah aku atur. Mu berasa mu cerdik sendiri, mu berasa mu cerdik. Akhir sekali kakilah ke atas, kepalalah ke bawah. Mu berasa mu aja. Aku atur dah kehidupan. Celek mata pagi, mesti mu kena cari aku. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kita setelah mati. Matilah kita semalam. Allah Ta'ala bagi nikmat yang pertama-tama kita hidup kelip. Dengan kita hidup kelip, itulah kita boleh menguruskan urusan-urusan kehidupan kita. Cari makan, berkeluarga, berinteraksi dengan manusia dan bagai-bagai lagi. Mana tanda aku bersyukur dengan nikmat-Mu ya Allah? Aku mari di rumahmu, usalli pada subhi raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Aku mari di rumahmu ya Allah. Ucap terima kasih kerana mu tolong hidup aku. Berapa orang mari semaya subuh? Berapa orang?
1,001 jawapan. Sedangkan rumah aku buka pukul 5.45. 5.40 subuh. Sekolah buka 7.30. Jabat buka pukul 8. Swasta buka pukul 9. Mu lebih bekerja, berunggah dengan jawatan manusia bagi. Tapi jawatan aku beri kamu Muslim dan mukmin, mu tak kerja. Sedangkan tu jawatan yang aku bagi. Mu lebih nampak jawatan manusia bagi. Kalau mu faham, mu gerti, aku sudah tentu mu akan berunggah mari rumah aku dulu. Nescaya pagi esok subuh seperti ni. Lama kau mari faskat rumah aku, sekadar 2 rakaat sahaja. Pasal tu email tahu, orang banyak komitmen, nak pergi hantar cucu, nak pergi hantar anak sekolah, nak pergi kerja dan bagai-bagai. Tu email tak baca panjang. Kecuali Jumaat satu. Tapi oleh kerana mu tidak meletakkan diri aku ni sebagai prioriti dalam hidupmu, sebab tu mu gerunggah ke tempat lain. Mu membelakangi arah aku. Sedangkan kehidupanmu mesti bermula di rumah aku. Kerana di sinilah bermulanya Razak yang memberi segala rezeki. Bermula kerahmatan, keberkatan di sinilah. Walaupun mari tengok rumah aku kau dia ada. Kau dia ada. Kau banding dengan mau dengan perabuknya, dengan segala-galanya cukup. Tetapi rumahmu belum tentu ada keberkatan dan kerahmatan. Tapi rumah aku walaupun tengok lagu ni, di sinilah bermulanya keberkatan dan kerahmatan dalam hidup. Untuk kata ke sebenarnya. Mu nak cari kaedah hidup yang lain. Sebab itu mu bina keluarga hancur. Mu bina anak-anakmu jadi seperti yang kita dengar hari ni. Mu duduk dalam masyarakat. Duduk dalam masjid pun ayakwi, sampai pecah 5 network. Sedangkan semua Allahu Akbar belakang. Bapa jiwa mu pecah. Mu membelakangi tentang aku ayat dah lepas pada semaya nak ayatwi. Memulakan kehidupan aku, kehidupanmu di rumah aku. Dan dalam masa yang sama memulakan sedekah di waktu pagi subuh. Berapa sedekah pagi subuh? Sebagai penanda, ya Allah, sepanjang hari aku kerja, ya Allah, cari rezeki. Aku nak tunjuk bahawasanya aku terima kasih kamu, ya Allah. Aku pun infakkan harta sedekah. Dan aku memulakan kehidupan aku dengan kalam Allah. Maka adalah program tadarus, program membudayakan Al-Quran di masjid. Tak lama pun baca semuka ya, kurang lebih dalam 5 minit. Bawa pasal nak memulakan kehidupan dengan kalam Allah. Berkat kada. Muslimin muslimat yang mati Allah SWT, ibu-ibu, mahat tahfiz pula condong. Itulah satu-satunya yang dibangunkan oleh idea Tok Guru. Tok Guru bagi tahu pada Ustaz Mansur. Anta fikirlah lagu mana cara biar ada satu mahat tahfiz kita di Kelantan yang dikelola di talbih sebaik mungkin. Maka wujudlah mahat tahfiz pula condong. Kita reka-reka. Lepas pada tu baru tumbuh macam cendawan. Itulah satu-satu. Waktu budak-budak belajar situ tak ada pagar, tuan-tuan. Tak ada pagar. Tahun yang keberapa baru pagar comel latihan. Ibu-ibu boleh buat rombongan kita tengok trik rekod display sekolah dia. Amo tak napi ada so 2. Tetapi masalah tak pergi sembahyang Jumaat, biasa-biasa begitu je. Tak ada yang seperti kita dengar sekolah-sekolah lain. Kenapa? Kerana anak-anak kita sudah dipagari dengan Al-Quran. Hati anak-anak kita sudah dipagari dengan Al-Quran. Lepas Zuhur baca surah Qur'an. Lepas Asar baca surah Qur'an. Lepas Maghrib baca surah Qur'an. Lepas Isya baca surah Qur'an. Lepas Subuh baca surah Qur'an. Dia tidak wirid supaya kita wirid. Yang senior duduk depan. Tak ada Quran pun. Baca. Hak belakang pun bawa turun ada adik waktu tu. Isnin Khamis puasa. Anak kita sekolah menengah biasa tuan-tuan. Turun pagi ke sembahyang subuh pun duduk. Di sekolah. Ibu-ibu pun berunggah juga. Anak lebih lagi. Kita tidak berat tuan-tuan ayat beri. Yang susunan Allah Ta'ala sudah susun dah. Mu mesti memulakan kehidupanmu di rumah aku.
Kerana di situ bermulanya keberkatan. Memulakan kehidupan percakapanmu dengan kalam aku baca Quran. Biarlah semuka pun tak apa. 5 ayat ke 10 ayat tak apa. Dan memulakan rezeki yang boleh memulakan dengan sedekah waktu su. Allahu Rabbi ya Karim. Fantashiru fil ard. Bertaburalah kamu di muka bumi. Ya cari makan. Kerja dia. Kerja. Tapi dalam pementingan. Zuhur nanti aku akan mari semaya. Tak semestinya masjid mana. Di masjid mana-mana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dia kata lagi. Dan kamu ambilkan akan zina dan raham. Maka kamu jadikan akan keduanya itu ke atas kepala kamu. Meletak prioriti cari makan nombor 1. Sebelum tidur tu memikir dah esok nak kerja ke dia. Tapi mun tidak fikir pun pagi esok aku nak sembahyang subuh mana. Ibu-ibu, kakak ibu-ibu berumah tangga. Penuh ibu-ibu royak ke Cik Abai ibu-ibu. Abai, pagi esok kita nak pergi sembahyang subuh sujud sejadah masjid mana Pasal pagi esok pagi Jumaat. Kalau ibu-ibu royak pagi Jumaat depan rumah beleping. Mengutuk besok. Tapi ibu-ibu kata ke dia, Abai, esok kita nak pergi pakai sehari mana Kenapa? Oh, suruh